A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan sekali lagi hari ketiga. Pertama-tamanya saya nak mengucap tahniah sekali lagi kepada Frontliner, dan saya mengucap setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah. Walaupun dunia memuji, rakyat Malaysia memuji, saya juga mengambil kesempatan untuk berbangga dengan beliau atas dasar saya sebagai pengasas M3, sebagai Respa, sebagai Panji, mengucapkan tahniah kepada beliau, Datuk Nur Hisham Abdullah, dan seluruh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang bertukulung sebagai Panglima Perang dalam menghapuskan COVID-19. Begitu juga dengan pihak polis, pihak tentera, JPM dan lain-lain yang telah berusaha untuk mengelakkan kita berpanjangan, kerana masing-masing sekarang ni di hari yang ke-43 hari ini, dengan sudah sebulan lebih, saya tengok ramai dah rakyat Malaysia dah macam satu PL baru lepas ni akan timbul dalam penghidupan baru setelah ditamatkan pada 12 Mei. Tetapi kita juga dijangka pada 12 Mei ni, kalaulah keadaan belum mengizinkan, mungkin kerajaan akan sambung 2 minggu lagi. Jadi dalam pada itu saya juga berbangga apabila kita telah menyembuhkan 4,171 orang yang kena suspek ataupun positif, seramai 6,002 orang positif COVID, dan hari ini kalau kita tengok kes baru pun 57 orang. Jadi saya amat berbangga sekali dalam keadaan begini. Jadi saya terpaksa mengambil kesempatan hari ini untuk bercerita secara pengetahuan yang saya tahu. Pihak COVID-19 ni, walaupun saya bercakap ini mungkin menjadi salah, tetapi ini adalah satu agenda ekonomi dunia. Agenda ekonomi dunia ni apabila 2020 mereka cuba untuk melaksanakan New World Order, tetapi dalam New World Order ini boleh dikatakan ada satu sifat kegagalan kepada mereka, kerana mereka berhasrat 65 juta kematian dapat dilakukan dalam masa 6 bulan. Tetapi hari ini kalau tengok keseluruhannya tidak sampai 1 juta orang. Jadi terpaksa pihak media cetak sendiri hari ini telah meletakkan jumlah yang tinggi, seolah-olah mengikuti hasrat yang dijangka apa yang dibuat oleh globalis sosialis akan berjaya. Jadi dalam keadaan ini, kalau kita tengok, saya pernah bercakap sebelum ini bahawa 23 November 2019 sasaran untuk New World Order, khususnya pihak-pihak badan-badan yang secret society, untuk menjadikan ataupun untuk meletakkan manusia dalam bentuk baru, dalam bentuk robot dengan bahasa lainnya, dengan menanam chip di tangan ataupun chip di dahi, yang sebelum ni mereka beranggapan bahawa chip itu akan dinamakan sebagai 666. Tetapi hari ini mereka menukar chip ini kepada ID 2020. Jadi kalau kita tengok kepada dunia hari ini, apabila 2020 keadaan sudah mencapai 2020, tahun 2020, ekonomi ataupun pemiutang negara-negara di dunia sudah hampir dapat diselesaikan. Jadi pihak elit global, khususnya globalis sosialis, merasai bahawa keuntungan di sebelah mereka sudah akan tidak berjaya. Maka mereka terpaksa mencipta satu penyakit, ataupun dengan kata lain peperangan biological sekarang ni,
Jadi kita tengok kesan kerana kita tengok akhir-akhir ini dengan kehendak Allah SWT, kita di Malaysia khususnya, kalau kita lihat kepada keadaan cuaca sejak seminggu lepas, 2 minggu lepas, hujan berterusan. Jadi hujan berterusan ni kadang-kadang kita fikir benda yang tidak orang terfikir bahawa ini adalah satu kehendak Allah SWT, kerana doa orang-orang Islam khususnya di Malaysia sendiri untuk menghapuskan coronavirus ataupun COVID-19 ini tidak termampu dengan keadaan keupayaan biasa. Atas doa-doa orang Islam ini, maka Tuhan Allah SWT telah menurunkan hujan. Boleh kita katakan tiap-tiap hari ini, yang bagi saya berpendapat bahawa ini adalah semata-mata kerja Allah SWT. Mungkin atas doa-doa orang-orang yang alim tadi di Malaysia, jalan yang paling terbaik adalah menurunkan hujan, di mana hujan ini dapat menghapuskan coronavirus yang menular khususnya di negara kita. Negara lain kita tak, bagi saya tidak payah fikir sangat, kerana tekanan rakyat Malaysia yang sudah 43 hari ini terlalu, orang kata apa, terlalu stres dalam keadaan-keadaan hari ini dengan Menteri Kanan Kluster Keselamatan sendiri, Datuk Ismail Sabri, terpaksa hari-hari pukul 2 petang buat PC untuk menjelaskan untuk supaya keadaan ni tidak akan orang kata tidak akan menjadi satu kesengsaraan yang lebih teruk. Jadi saya sendiri sebagai orang yang berdagang di bidang numismatik di Eropah, kalau kita tengok di Eropah sendiri, kadar kematian kalau nak banding dengan negara kita dan di Asia sendiri, kita nampaknya kadar kematian di Eropah lebih teruk kalau berbanding dengan kita khususnya di Malaysia. Dan Malaysia hari ini pun kalau kita tengok, kita kena bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita tengok di Italy sendiri, di Amerika sendiri sampai hampir 50,000 kematian berlaku. Jadi saya rasa Allah SWT telah makbulkan doa-doa daripada orang-orang yang memohon kepada Allah SWT. Itu jalan terbaik. Kerana kita sudah tidak ada kudrat kita sudah tidak ada untuk melawan elit global. Yang mana elit global dengan saintis-saintis yang hebat, dengan penajaan-penajaan yang hebat, seperti macam Mark Zuckerberg menghabiskan berbilion wang hasil daripada keuntungan Facebook, memberi bantuan kepada Bill Gates supaya menaja saintis-saintis untuk menghapuskan manusia. Tapi kita anggap bahawa ini, walaupun kita tahu bahawa mereka ini adalah penyembah-penyembah syaitan, yang dengan kata lain adalah pengikut Lucifer ataupun Azazel, tetapi atas kehendak Allah SWT, kekuatan di sebelah Jibril ataupun Allah SWT sendiri, maknanya berlaku di kawasan Asia ini, kalau banding dengan Eropah, kita lebih baik. Jadi kalau kita tengok hari ini, kita tengok dalam banyak sudut, khususnya dalam, saya kata tadilah, dalam konsep untuk mencipta hutang baru apabila negara-negara sudah menjadi sengsara. Katalah macam Malaysia contoh, kita kerajaan terpaksa habis 250 bilion campur 10 bilion bagi rangsangan ekonomi. Bermakna wang ini juga adalah wang negara yang sudah dibuat dalam satu bajet pembangunan negara, tetapi apabila berlakunya keadaan hari ini COVID-19, maka bajet ini terpaksa disalur untuk COVID, maka kita akan lompong sebanyak 260 bilion. Jadi bermakna dengan kata lain, kita memerlukan replace kepada fund ini, dan dengan keadaan ini maka kita terpaksa ditawar hutang oleh IMF. Pasal kita tengok IMF sendiri pun hari ini pun CEO atau MD-nya adalah MD baru. Jadi Christine Lagarde sudah ditukar menjadi
pengurusi kepada European Union punya untuk ekonomi. Jadi saya harap dengan video yang tidak seperti mana ini, rakan-rakan saya saja, bukan saya nak cari publicity murah, ini untuk rakan-rakan saya yang non di sana. Kerana kita tak boleh bertemu muka untuk berbincang, maka mesej melalui video inilah seolah-olah ilmu saya dalam segi ekonomi berasaskan kewangan yang ditimba di Eropah dan Asia, saya boleh berkongsi bersama. Kalaulah tidak ada MCO, mungkin kita boleh bersembang di hotel, di coffee house. Tetapi keadaan hari ini kerana tak boleh bertemu antara satu sama lain, maka video inilah untuk penghubung antara dengan sahabat-sahabat kita, khususnya Board of Governors, khususnya komiti dalam M3, Panji sendiri, sahabat-sahabat di Kelantan yang non di sana jauh, di Terengganu, di seluruh negara. Jadi sekurang-kurang pendapat ini bukanlah saya tak naklah lepas ni saya bercakap ni akan dinegatifkan. Jadi ilmu numismatik yang saya sebut tadi akan berlaku dunia hari ini, soal penebusan dan pemulihan bond-bond ataupun all big notes daripada 25 negara ini adalah salah satu daripada untuk riset ekonomi dunia. Jadi kalau kita tengok macam saya hari-hari, rakan-rakan kongsi saya di Europe, di Amerika menghubungi saya untuk menentukan tarikh pembayaran, kerana saya juga mempunyai aset-aset SKR sebanyak 19 di sebelah Europe, di Zurich sendiri. Jadi ini adalah amat bernilai. Jadi kalau saya kira, saya tengok kepada nilai untuk SKR saya ini, saya rasa melalui cara kepakaran, ilmu yang ada, saya bukan fikir soal untuk riset dunia. Saya berfikir soal untuk riset negara ASEAN dan Malaysia sebagai negara saya. Jadi saya lihat dalam sudut ini, insya-Allah kalau diberkati oleh Allah SWT bersama-sama rakan-rakan, kita duduk bersama dengan umur-umur sudah begini, jadi kita bersama, kita fikir ke arah macam mana untuk memajukan negara kita. Pasal kita kena ingat bahawa kita ini, negara Malaysia ini adalah kumpulan daripada Nusantara yang harta-harta berbentuk emasnya terlalu banyak, yang ada di Vatikan, yang berada di top 25 International World Bank, khususnya di Switzerland sendiri seperti di UBS dan Credit Suisse. Jadi harta-harta orang-orang Melayu khususnya ataupun raja-raja Melayu khususnya adalah terlalu banyak. Dan insya-Allah kalau diizinkan, numismatik yang saya buat hari ini kalau berjaya bermakna seperti sirih pulang ke ganggang. Jadi itulah saja daripada saya, dan saya mengucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang non jauh di sana. Apabila video ni dihantar, saya minta sahabat-sahabat saya janganlah pakai hantar simbol angkat ibu tangan dengan angkat dua sembah. Bagilah komen sikit untuk saya, tujuan untuk baki lagi apa yang saya nak buat, dan kita share daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih daripada saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan dikau aku sembah, dengan dikau aku memohon pertolongan. Amin amin ya rabbil alamin.